Sekarang kita punya undang-undang ini, memang undang ini melibatkan mengambil kira pandangan agama juga pada masa dahulu. Dan di dalam negara kita, kita cuma membenarkan therapeutic abortion sampai masa sekarang kalau ia membahayakan ibu yang mengandung. Nyawa ibu, bukan nyawa bayi. So itu yang telah dibenarkan di dalam sistem kita sampai sekarang dengan mengambil kira pandangan agama pun. Sekarang kalau mufti wilayah persekutuan beritahu sedemikian, tapi ini mesti diterima oleh semua mufti yang lain. So ini sangat mustahil. Kerana kita pun akan dibantu melalui satu pendirian agama yang lebih jelas di dalam perkara ini. Itu akan bantu pihak profesional. So kalau mereka semua mufti boleh kongsi, ini yang pandangan itu. Dan untuk kita pun untuk memberi nasihat kepada pesakit di dalam keadaan itu lebih senang. So perkara ini it involves both, tahu? Bukan saja profesional punya pandangan satu dan di pandangan kedudukan agama satu. Contoh di Singapura, is legal. So untuk mereka senang. Kerana daripada sistem perundangan mereka, mereka membenarkan perkara itu. So untuk mereka menasihat itu senang. Because in our system, we are guided by this. So apa yang walaupun saya menerima secara baik pandangan yang telah dikemukakan oleh Mufti Wilayah Persekutuan, tapi ini mesti menerima persetujuan oleh pihak agama yang lain supaya ada mereka berbulat suara di dalam perkara itu. Mereka kena berbincang dan kalau mereka datang sebagai dengan satu kenyataan, itu akan bantu kita untuk menggubal guidelines yang lebih senang, lebih sesuai yang boleh diberi secara umum kepada semua orang. Kalau ikut dari segi perubatan, adakah sebenarnya perlu digugurkan ataupun boleh diteruskan? Soalan kamu sedikit susah, tapi saya akan cuba jawab. Okay? Nombor satu, bukan semua anak yang kena, semua orang yang mengandung semasa mereka dapat zika selepas itu melahirkan anak, bukan semua anak menghadapi kecacatan. The percentages cuma 1 sampai 5% saja. Itu bermaksud ada kemungkinan 90% okay. So that is one factor you kena ambil kira di dalam perkara itu sebelum we give a general advice. So itu sebab our advice is ikut nasihat doktor. Kerana di dalam guidelines mereka kalau is positive, then mereka kena buat pelbagai jenis pemeriksaan, ultrasound, jenis-jenis pemeriksaan untuk menentukan the perkembangan bayi. Then they will be able to say at which stage whether anything is gone wrong or not. So itu cara yang paling baik. So ini bergantung kepada kerjasama di antara doktor dan pesakit di dalam the entire process.